tentang modul hutan bakau. Ini apa yang saya dapat bila selesai je sertai modul hutan bakau ni. Pertamanya mestilah mengenai kepentingan hutan bakau atau lebih dikenali dengan sebutan hutan paya bakau. Selalu lalu tepi jalan yang ada hutan bakau ni macam bila kita tengok saya takut, seram dia kan, pokok dia kan macam akar-akar dia terangkat, dan fikiran saya automatik akan terfikir macam pokok ni untuk apa kan. Tapi perasaan ingin tahu tu tak kat situ je, tak ada pun usaha untuk mencari jawapan untuk maklumat ke apa fungsi dia, sebab rasa macam benda tu tak penting pun untuk kita. Tapi lepas dengar sendiri modul ni, barulah mata saya terbuka macam wow, amazing lah kan. Ada 1001 fungsi di sebalik tumbuhan tu. Ada fungsi-fungsinya yang berguna untuk kita, malahan bukan untuk kita sahaja, ia juga berfungsi untuk binatang-binatang dan membantu dalam sektor ekonomi juga. Contohnya hutan paya bakau ni mencegah daripada pergerakan udara atau ribut yang bertiup kencang daripada arah laut yang mampu merosakkan harta, malah boleh meragut nyawa manusia juga. Kemudian ia juga dapat mengurangkan kesan gelombang ombak dari arah laut. Sebab tu bila tengok hutan bakau ni, dia tidak ada di tepi ataupun tepi jalan atau lebuh raya ke apa macam pokok-pokok lain. Seterusnya kalau nak cerita satu-satu, banyak lagi kepentingan hutan bakau ni untuk kita. Jadi manusia, kita sebagai manusia perlulah menghargai usaha-usaha pihak berkuasa yang berusaha untuk menjaga hutan bakau ini. Okay, seterusnya saya beralih kepada modul air, sungai dan manusia. Kenapa saya pilih modul ni untuk buat refleksi? Sebabnya modul ni adalah ada menyentuh tentang alur ilmu di UKM. Okay, saya ni seorang yang penuh rasa ingin tahu. Jadi bila kita jalan kaki kan dekat kawasan-kawasan UKM, kita akan nampak saluran-saluran air yang besar tu, macam longkang besar ataupun kolam. Kalau duduk dekat PTSL pula, kita akan nampak macam kolam atau longkang yang besar dekat belakang tu. Jadi sebenarnya saya selalu mempersoalkan benda tu, apa benda tu kan bila kita tengok. Lalu lagi tempat lain yang macam dekat Pusanika tu, kenapa air dia macam kotor macam tu, kolam dia kenapa macam ni. Jadi banyak tanda tanya ataupun banyak benda yang saya nak tahu tentang benda-benda tu. Selepas dengar je modul ini, baru tahu nama dia adalah perangkap sedimen, dan air-air ni datangnya dari Tasik Ghazali. Dan kenapa air-air ni mengalir di alur ilmu ni kadang-kadang dia kotor kan, baru tahu puncanya datang dari mana. Jadi banyak lagi persoalan-persoalan yang tertanya-tanya tu terjawab dalam modul air, sungai dan manusia ni. Selain itu, modul ini juga memberi kesedaran kepada kita bahawa kita perlu menjaga kebersihan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Tak kiralah kita berada di UKM ataupun di luar UKM, supaya aliran air kita dijaga dengan baik dan bersih. Hai, saya teruskan lagi dengan refleksi seterusnya, iaitu dari modul Tanah Tani Sihat. Apa yang saya pelajari dari modul ini ialah saya boleh mengenali beberapa jenis tanah dari pemerhatian saya atau pembelajaran saya dari modul ini. Selain itu, saya juga mempelajari cara membaca nilai pH dalam tanah selain menentukan sama ada tanah tersebut adalah tanah sihat atau tidak sihat untuk digunakan dalam untuk berkebun atau penanaman. Selain itu juga, dari modul ini saya boleh mengaplikasikan pengetahuan saya untuk dibawa ketika saya menjalankan hobi saya, iaitu berkebun bersama dengan keluarga saya. Kita akan bergerak kepada dua modul yang seterusnya. Modul yang pertama, mengenali ekosistem kita. Apakah itu ekosistem? Ekosistem merupakan satu sistem yang melibatkan antara tindak balas ataupun interaksi dengan benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, dalam modul ekosistem ni kita akan pelajari tentang jenis-jenis ekosistem. Ada dua jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem semula jadi, dan yang kedua, ekosistem buatan manusia. Penting untuk kita belajar modul ini supaya dengan
kita memastikan ekosistem sumber daya yang sihat dapat mengekalkan biodiversiti yang kaya. Modul yang kedua ialah modul pengurusan sisa. Antara perkara yang saya pelajari daripada modul pengurusan sisa ini ialah kita dapat mengenal pasti jenis-jenis sisa yang ada di Malaysia. Yang kedua, kita sebagai pengguna dapat pelajari tentang bagaimana cara yang betul untuk kita meningkatkan pengurangan sisa. Seterusnya kita dapat belajar tentang bagaimana cara penggunaan tong kitaran semula secara komersial. Dan ada satu konsep baru yang dibawa dalam modul ini. Konsep baru ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk menjamin kelestarian alam sekitar. Konsep baru ini dinamakan sebagai konsep 5R. R yang pertama merupakan reduce, kurangkan. Yang kedua, refuse, tolak. Yang ketiga, reuse, guna semula. Yang keempat, recycle, kitar semula. Yang kelima, recovery, baik pulih ataupun pemulihan. Daripada konsep ini telah memberi tamparan yang hebat kepada kita sebagai rakyat Malaysia supaya sedar untuk meningkatkan lagi pengurangan pembuangan sampah di negara kita selari dengan pertumbuhan penduduk di negara kita supaya dapat mengekalkan kelestarian alam di negara kita. Di sini saya akan menceritakan kelebihan jika anda ingin memilih citera ekorelawan, iaitu LMCP 1522 penjelajahan ekosistem alam sekitar. Sebelum tu, selama saya mengambil subjek ini, saya telah menyertai beberapa modul yang menarik, iaitu antaranya air, sungai, ocean, tanah-tanah yang sihat, pengurusan sisa, hutan bakau, kelestarian alam maya, global geopark dan warisan geologi. Yang best mengenai warisan geologi ini, saya lebih peka terhadap apa yang ada di bawah tanah, jenis batuan yang di bawah tanah, dan kita boleh tahu serba sedikit benda yang ada di sekeliling kita diperbuat daripada apa. Contohnya seperti bedak diperbuat daripada talkum. Selain itu, saya juga lebih peka terhadap fenomena alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir kilat dan sebagainya. So, saya pergi kepada seterusnya, iaitu kelebihan subjek ekorelawan. Antaranya iaitu ekorelawan mempunyai modul yang banyak dan menarik. Kita boleh pilih kita nak yang mana satu antara yang kita minat. Dan lagi satu, ekorelawan tak ada exam. Dia just ada tugasan ataupun kuis. And then seterusnya, ekorelawan ni masa yang fleksibel. So kita boleh pilih masa yang kita sesuai dan masa yang kita free. Dan kemudian kita boleh mengenali secara lebih mendalam tentang alam sekitar. Benda yang kita tak tahu, kita boleh tahu jika kita mengambil modul tersebut. Terakhir, kita boleh menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Bagaimana proses itu terjadi. Contohnya seperti hujan, macam mana hujan boleh terjadi, tsunami macam mana boleh terjadi, dan sebagainya. So, saya mengajak anda untuk mengambil subjek ekorelawan, iaitu LMCP 1522 penjelajahan ekosistem alam sekitar. Sekian daripada saya.